أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, yakni kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai bersyukur kerana Tuhanmu juga. Sesungguhnya orang-orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Surah ini dinamakan Surah Al-Kautsar. Mengikut kebanyakan ulama, surah ini diturunkan di Madinah, Madaniyah. Setengah ulama mengatakan surah ini Makkiyah, diturunkan di Mekah. Terdapat kekhilafan kalangan ulama, adakah surah ini diturunkan di Madinah ataupun di Makkah. Ibnu Katsir mengatakan Madaniyah, diturunkan di Madinah. Ada juga ulama mengatakan diturunkan di Makkah, Makkiyah. Itu tak jadi masalah. Yang penting ialah pengajaran daripada surah ini, di mana Allah Ta'ala menyebut berita yang mengembirakan Nabi SAW, kebaikan yang tidak terhingga di dunia dan di akhirat, kemuliaan yang tidak ada bandingan dengan orang lain, kehinaan mereka yang hinakan Nabi SAW. Disebut dalam hadis, ketika surah ini, para sahabat melihat Nabi dalam keadaan mengantuk. Nabi mengantuk, terlelap. Kemudian Nabi sedar dan tersenyum. Nabi senyum. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah senyum? Apa yang mengembirakan Rasulullah? Rasulullah kata, diturunkan kepada aku sekejap. Masa aku lelap tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Masa lelak tadi, Jibril menurunkan surah ini kepada Nabi SAW. Diputuskan hubungan dengan dunia. Jadi lelak, ingatannya tidak hilang. Ini beza Nabi dengan manusia yang lain. Allah Ta'ala putuskan hubungan dengan dunia, terlelap, masuk diwahyukan kepadanya surah yang pendek ini. Lalu Nabi bersabda, atadruna mal kautsar, adakah kamu tahu apa dia Al-Kautsar? Kautsar itu apa dia? Nabi tanya sahabat-sahabat dia. Mereka jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu, kata sahabat-sahabat. Lalu Nabi kata, Kautsar itu ialah sungai yang Allah Ta'ala janjikan kepadaku. Daripadanya ada kolam. Daripada sungai ini ada kolam. Sungai daripada syurga. Daripada syurga dialirkan dalam kolam untuk umatku pada hari kiamat kelak, di mana penyebabnya laksana bintang-bintang di langit, kata Nabi. Laksana bintang di langit penyebabnya. Mereka yang minum pada sungai ini tidak dahaga selama-lamanya. Mengikut riwayatnya, sebelum mereka lalu atas sirat, sebelum pergi ke syurga dan neraka, sungai ini, ada riwayat mengatakan demikian. Oleh kerana itu, ada umat Muhammad yang masuk neraka tak dahaga dalam neraka kerana minum sungai ini. Ini riwayat mengatakan begitu. Diriwayatkan dalam beberapa hadis,
Sungai ini rupa airnya putih, bersih, lebih daripada susu, dan manis lebih daripada madu. Manis, menghilangkan dahaga air sungai ini. Diriwayatkan begitu. Dan disebut lagi dalam hadis juga, hadis yang sahih, fayakhtalijul abdu minhum fa'aqulu innahu min ummati fayuqalu innahu la tadri ma ahdatha ba'dak. Ada kalangan umatku, kata Nabi, yang dihalang, tak dibenarkan datang ke kalam ini. Lalu aku kata kepada malaikat, ummati, umat aku, jangan halang, dia ni umat aku. Lalu dikatakan pada Nabi, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak, engkau tak tahu wahai Muhammad apa yang mereka buat selepasmu mati. Ada kalangan umatku, yang umatmu yang menyeleweng, lepasmu mati mu tak sedar. Berlakunya penyelewengan kalangan umat, berlaku kalangan umatmu yang menyeleweng, keluar daripada Islam. Memang lepas Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab murtad. Gerakan murtad dapat dipadamkan, Islam tegak, sehingga menjatuhkan kuasa besar Parsi dan Rom. Tegaknya Khulafah Rashidin, tegaknya Amawiyah, tegaknya Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah berlaku gerakan penterjemahan. Gerakan penterjemahan, diterjemahkan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab, buku-buku sains, teknologi, buku-buku ilmu duniawi, ilmu hisab, matematik, ilmu kejuruteraan, ilmu pertanian, diterjemah dalam bahasa Arab. Menyebabkan ramai orang Islam mahir dalam ilmu dunia. Lalu terlajuk menterjemahkan kitab-kitab falsafah di zaman Abbasiyah. Bila terjemah kitab falsafah, menyebabkan lahirnya aliran falsafah di dalam akidah Islam. Falsafah Greek dan Yunani, falsafah Parsi, masuk ke dalam ilmu akidah. Bincang berkenaan dengan sifat Tuhan menggunakan akal, menggunakan falsafah. Padahal sifat Tuhan ni manusia tak mampu nak fikir dengan akal. Macam mana nak fikir sifat Tuhan dengan akal? Nak fikir diri kita dengan akal pun manusia tak mampu. Nak fikir makhluk dengan akal, manusia tak boleh fikir semua. Contohnya kejadian kita sendiri. Mengapa mata kita dapat melihat? Pakar-pakar mata mengatakan pada mata ni berjuta saraf. Bukan saja kasar, termasuk halus, mungkin juta banyak saraf. Mata ni yang sangat halus. Manusia tak tahu semua. Kalau tebal nak kaji juga, ambil pisau cokeh mata. Kaji. Pasang mula tak boleh nak celik, tak nampak, ada buta. Tak boleh. Perut kita, begitulah. Ini kekuasaan pada diri manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, adakah kamu tak tengok? Tuhan kata. Tenaga elektrik yang kita gunakan. Aparaitum an-nar allati turun antum ansyartum sajata am nahdul hingga akhir ayat. Mudah tengok api yang kamu nyalakan. Tuhan kata, aku yang jadikan api ini. Mata'un lil muqwim. Mata'un lil muqwin. Menjadi harta kepada mereka yang menggunakan tenaga dalam dunia ini. Termasuk tenaga elektrik, kekuasaan Allah Ta'ala. Kita tahu adanya tenaga elektrik melalui kipas pusing. Lapunya ada. Cukup menjadi dalil nak tahu elektrik itu ada. Nak tahu lebih lagi, hakikat dia. Ambil pisau belah. Belah gagal dengan tangan. Nak tahu sangat. Mati tak ada apa. Ini makhluk. Bagaimana nak fikir tentang sifat Allah Ta'ala, tentang zat Allah Ta'ala. Manusia tak mampu. Bila buku falsafah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, menyebabkan orang Islam mengkaji Tuhan menggunakan akal, maka jadi sesat. Lahirlah mazhab Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, macam-macam mazhab. Mazhab sebahagiannya keluar daripada Islam.
Akhirnya tak percaya ke Tuhan. Akhirnya Tuhan tak ada. Jadi tak percaya Tuhan. Jadi rosak akidah. Menyebabkan rosak akidah. Punuh orang Islam. Dengan sebab penterjemahan buku-buku falsafah yang terlanjur. Maka Allah Ta'ala lahirkan ulama-ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, yang melakukan gerakan islah dan tajdid untuk melawan aliran falsafah ini. Orang Islam selamat. Selamat orang Islam. Menunjukkan ada orang Islam yang menyeleweng dalam sejarahnya. Semayang, ada tak ada semayang berdaya dia, tapi menganut pahaman-pahaman yang menyeleweng daripada Islam. Dan di zaman mutaakhir lahir pula ideologi barat masuk dalam negeri orang Islam. Ada ideologi yang percaya pada agama, percaya pada Islam, tapi urusan dunia tak ada dalam Islam. Politik tak ada dalam Islam, ekonomi tak ada dalam Islam. Ini perkara dunia semua tak ada dalam Islam. Memisahkan dunia daripada Islam. Berlaku penyelewengan dalam kepahaman kerana kejahilan. Bukan ada yang ikut pahaman komunis. Ikut pahaman komunis. Berjuang masuk hutan dengan komunis. Ideologinya komunis. Saya dipahamkan ada komunis yang sembunyi dalam hutan di selatan Thailand. Semaya terawih. Semaya terawih madak apa? Maya terawih. Ideologinya komunis. Ini berlakunya penyelewengan. Penyelewengan sama ada sedar tak sedar kerana jahil. Kalau kerana jahil, dia ampunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kerana tak jahil, itu berat. Terdapat kalangan mereka yang dihalau dari kolam Kausar. Tepat dengan hadis ini. Kausar akan dihalang. Kalangan umat Muhammad yang menyeleweng. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah wahai Muhammad. Sembahyang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Tuhanmu. Sembahyang dengan hati yang ikhlas, bukan dengan riak, bukan kerana tunjuk-tunjuk korang. Sembahyang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sangat penting. Kita sembahyang kerana Allah, bukan kerana yang lain. Yang dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf membincangkan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ulama fiqh pula bahas tekan niat saja aku sembahyang duduk kat mana, dan antara takbir keluar takbir. Bahas bab tu pula beza antara tasawuf dengan fiqh. Dua-dua ni kena ada. Tasawuf bahas berkenaan dengan kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tasawuf bahas. Fiqh bahas berkenaan dengan niat di mana. Ada ulama mengatakan tidak mesti dalam Allahu Akbar. Ada ulama mengatakan kalau ada dulu sikit pun tak apa. Ada ulama mengatakan kita turun rumah ke sedi ada niat dah. Masa ambil sembahyang niat dia Allahu Akbar, sah sembahyang. Ini ulama fiqh dulu bahas. Tak ada dalam hadis benda ni. Ulama fiqh bahas. Hak mengaji kitab fiqh pula mesti kena ada roh. Tak boleh. Siapa jadi masuk siapa macam-macam takbir. Kan nak suruh ada dalam ni. Ini perbahasan ulama fiqh. Tasawuf pula kata kerana Allah Ta'ala yang penting. Ini bahasan ulama tasawuf. Fiqh tasawuf dua-dua ada dalam Islam. Dua-dua ni ada. Ada benda yang asas, ada benda yang khilaf. Benda yang asas niat kena ada. Benda yang khilaf di mana-mana niat itu khilaf ulama. Jangan kita duduk balah pasal muqaranah kamaliyah, muqaranah tawzi'iyah, muqaranah macam-macam muqaranah. Ini perbahasan ulama fiqh yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Itu berbincang ulama. Masalahnya kita duduk bahas berbincang ulama tak balik kepada asal. Masing-masing ilmu ada asal dia, ada kedudukan dia. Ilmu tasawuf bahas kerana Allah Ta'ala. Ilmu fiqh bahas kedudukan amalan yang zahir. Itu perbezaan. Macam tajwid, ulama tajwid dengan ulama fiqh. Wajib dalam hukum fiqh lain, hukum tajwid lain. Ulama tajwid tanya ulama fiqh, mati temu dengan hamzah apa hukum? Ulama tajwid tanya. Ulama fiqh kata wajib atas hamzah ambil mandi kapah bayar padang. Ada belaga dua ni. Ulama tajwid kata hukum lain, ulama fiqh kata hukum lain. Wajib belaka. Ini kena beza antara dua-dua ilmu ni. Kena faham.
Perbahasan ulama-ulama dalam ilmu masing-masing. Jadi di bahan fasallili rabbika, ini perbahasan tasawuf. Maka sembahyanglah kamu kerana Tuhanmu. Kerana Tuhanmu dengan hati yang ikhlas. Perbahasan ilmu tasawuf. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Wanhar, dan sembelih binatang korban kerana Allah Ta'ala juga. Sembelih korban kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak lagi. Bukan kerana nak tunjuk orang lembu aku besar pada lembu orang lain. Jangan. Bukan kerana nak tunjuk-tunjuk. Tidak. Bukan kerana megah. Kerana Allah Ta'ala. Makin besar lembu, makin baik. Boleh bagi ramai-ramai. Banyak orang terima bahagian. Besar pahalanya. Tetapi, niat kena ada ikhlas. Li rabbika, kerana Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya, orang yang marah kepadamu, yang benci padamu, yang menghinamu wahai Muhammad, merekalah yang terputus daripada segala kebaikan wahai Muhammad. Dan nyata pada hari ini orang buat hina ke Nabi, bukan saja zaman dulu. Pemimpin-pemimpin Quraisy yang buat hina Nabi SAW menerima akibatnya. Mereka dikutuk sehingga hari kiamat. Dia laknat sehingga hari kiamat. Nabi dia muliakan sehingga hari kiamat. Di antaranya mereka yang tahu kebaikan Nabi setelah Nabi wafat. Masa Nabi hidup lawan Nabi. Bila Nabi mati masuk Islam. Bersambung sehingga hari kiamat. Orang yang buat hina Nabi terputus daripada kebaikan. Termasuklah mereka yang buat kartun Nabi hari ini. Buat kartun Nabi, buat cerita hak Nabi, cerita macam-macam. Cerita berkenaan Nabi, cerita yang bukan-bukan untuk menghina Nabi. Wahai Muhammad, orang yang hina kamu tu akan putus daripada segala kebaikan. Jangan bimbang. Walaupun Nabi sudah wafat, Nabi sudah meninggal dunia. Kewajipan kita orang Islam mempertahankan Nabi, memuliakan Nabi, itu kewajipan kita. Tapi kita kena ingat, orang buat hina Nabi macam mana pun, Nabi tetap mulia di sisi Allah, tetap mulia di alam dunia dan alam akhirat. Wallahu a'lam.